Jimmy shoot kepala meja tu guys. Auto the moment of the night. And then Jey Uso marah-marah Jimmy, buat apa ni. Padahal dulu Jimmy yang akan marah Jey kalau buat macam tu. Macam biasa, follow dulu Instagram aku. By minggu ni, insyaAllah aku akan start broadcast channel dekat Instagram. Dan aku tengok analytik YouTube, masih lagi almost 50% yang tengok video dekat channel ni tak tekan lagi butang subscribe. So make sure tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng, syabala butang subscribe. Minta maaf terpaksa sidai korang masa live watch along Night of Champions hari tu. Ada hal yang tak dapat dielakkan. Dan Night of Champions ni aku habis layan pada Ahad tengah malam. Kira dah masuk Isnin lah tu. So minta maaf lah. Disebabkan tu, review Night of Champions kali ni pun agak lambat sikit lah di up. Untuk video kali ni, aku nak sentuh dulu satu perkara yang berlaku dekat Raw, 3 perkara yang berlaku dekat SmackDown, dan baru kita cerita apa yang berlaku dekat Night of Champions. Okey, satu perkara yang dekat Raw aku tak berapa nak berkenan minggu ni. Cody Rhodes terlalu disumbat-sumbatkan ke dalam mulut aku. Pelik kan bunyinya, tapi itulah apa yang aku rasa bila tengok Raw minggu ni. WWE dah cuba buat Cody Rhodes ni macam the next John Cena. Dengan dia punya never give up punya attitude. Dia patah tangan, relax lah. Hari tu lawan Seth Rollins tu pun kurang nampak badan dia macam mana. Patah tangan kali ni pun tak silap aku lebih pada story, bukannya real macam injury dia dekat Hell in a Cell tahun lepas. So normal lah kalau dia patah tangan macam tu, dia nak berlawan dengan Brock juga. Tak payahlah nak over buat macam tak boleh nak bagi. Obviously lah dia nak juga. Tapi bila dok tunjuk sangat yang dia nak tu, dok tunjuk sangat yang dia tak kisah, dia will face the adversity bagai. Muak weh tengok karakter baik macam tu. Chill sudah. Sebab bila aku tengok, aku hanya fikir satu benda. WWE ni nak bagi aku menyampah dekat Cody Rhodes ke? Tak terkejut lah kalau tak lama lagi Cody Rhodes ni mula dah dibenci sikit-sikit oleh WWE Universe. Dekat SmackDown pula, US Champion dipertaruhkan, Sheamus dan juga Austin Theory. Mula-mula aku persoalkan, kenapa match ni tak buat dekat Night of Champions? US Champion kot, Championship kot, patut dipertaruhkan dekat Night of Champions. Tapi bila tengok cara Austin Theory menang, tak apalah, buat je lah dekat SmackDown. Karrion Kross kalah, kesian. Tapi tak apalah, kalah dengan number 1 contender AJ Styles. Tapi still, kesian. Dan Baron Corbin nampak lebih jack, tapi masih lagi tak puas hati dengan Cameron Grimes. Kalau feud ni berkesudahan dengan Corbin kalah juga, buat rosak je Mamat ni. Tukarlah gimmick dia, hantarlah dia balik ke NXT kalau perlu. Okey, untuk Night of Champions pula, first kali aku tak faham kenapa LA Knight, Omos, Karrion Kross perlu duduk kat keliling gelanggang, lepas tu tunjuk diorang ni macam diorang ni selebriti jemputan. Aku okey, cuma aku tak faham je apa purpose nak buat benda tu. And then dalam masa yang sama juga aku perasan budak-budak dekat Saudi Arabia ni senang betul diorang dapat seat depan sekali. Dah lah seat depan sekali, semua pakai iPhone pula tu. Kaya. Tapi apa-apa pun, crowd dekat Saudi Arabia function matang. Memang terbaik. Tak macam show WWE dekat Saudi Arabia yang mula-mula dulu. Masa tu nampaklah crowd lebih pada casual punya crowd. Sebelum kita go through match, make sure korang be a cool guy by bagi thumbs up dekat video yang ni. Video yang lain sebelum-sebelum ni pun bagi je lah thumbs up kalau rajin. Perlawanan pertama dibuka dengan the new World Heavyweight Champion. Hare betul. Match ni patut close the show kot. Kau nak declare champion baru kot. Kau nak naikkan martabat dan juga prestige the new World Heavyweight Champion. Tapi apa yang kau buat? Kau buat triple main event, kau letak ni dalam satu triple main event, which is memang patut pun. Tapi yang ni opening the show. Time tu aku hanya fikir satu je lah, patut close the show. Kalau yang ni open the show, make sure dekat at the end of the night, something wow is going to happen. Yang wow tu kita cerita nantilah. Tapi aku still rasa dengan apa yang dah berlaku dekat hujung show, match ni boleh close the show. Perlawanan yang okey, tapi nothing yang wow pun. Kalaulah kena bagi grade dekat perlawanan ni, aku boleh bagi perlawanan ni solid B ataupun B+. Pemenang Seth Rollins seperti yang diharapkan dan dijangkakan. Cumanya hari tu jadi macam was-was sikit sebab Rollins duk busy shooting Captain America. And then bila Rollins dah menang, keputusan yang tepat macam aku cakap tadi, Triple H datang, tolong pakaikan tali pinggang untuk dia sebab dia tak reti pakai kot. Mungkin tali kasut dia pun Becky Lynch yang tolong ikatkan. Gurau. Tapi at least tak adalah gimmick-gimmick yang macam Triple H tiba-tiba pedigree dia ke apa. Memang tak ada lah. Mamat tu dah tak boleh nak buat wrestling move lagi dah. Bahaya untuk kesihatan dia. So yep, right decision untuk give Seth Rollins the new World Heavyweight Champion. Kalau AJ Styles menang, pening. Dia pergi Raw seorang ke dia nak angkut OC sekali?
Becky Lynch dan juga Trish Stratus. Stuck kepala otak aku kenapa match ni nak buat dekat Night of Champions. Dah lah tak ada title. Korang sebenarnya okey ke tak ada title punya match buat dekat Night of Champions? Sepatutnya semua title should be on the line. Kalau korang okey ke tak okey ke, cuba korang share sikit dekat ruangan komen kat bawah. Nak juga aku tengok. Satu perlawanan yang average, kita nampak Trish Stratus banyak gila conquer dalam match ni. Ada cubaan Becky nak buat comeback. Tapi at the end, Becky kalah juga sebab ada Zoe Stark yang muncul dekat bawah gelanggang macam Hornswoggle, duk tolong Trish Stratus, and then Becky Lynch kalah lah disebabkan gangguan makhluk di bawah gelanggang, iaitu Zoe Stark. Aduh, stuck kepala otak aku. Stuck lagi bila kita tahu confirm Trish dengan Becky punya match ni akan berlarutan, mungkin sampai Money in the Bank, jangan sampai SummerSlam sudah pisah. Mustafa Ali dan juga Gunther. Mus dengan Uta ni. Satu perlawanan yang kita dah boleh expect. Kita dah boleh tahu dah yang Gunther akan kekal sebagai Intercontinental Champion. Tak apalah, tapi walaupun dah boleh expect, at least setakat ni aku rasa ini best match of the night. Standard storytelling macam underdog cuba nak rampas title daripada solid punya star. Macam aku cakap tadi, dah expect, dah boleh jangka, tapi still shock. Dan nampak jugalah Mustafa Ali ni sebenarnya digunakan untuk nak mengambil hati crowd Muslim yang ada dekat Saudi Arabia. Asuka dengan Bianca, dua-dua superstar SmackDown yang bertarung untuk Raw Women Champion. Bila nak tukar title ni aku pun tak tahu. At least buat-buatlah terserempak dengan Rhea Ripley. Nah lah, tukarlah. Tak ada benda tu. Match ni lebih fokus pada penggunaan Miz. Aku rasa Miz ni akan jadi a thing untuk Asuka lepas daripada Night of Champions. Match ni above average, best sikit lah daripada nak kata flat, standard ke apa. Tapi sayanglah kau dah ada new champion. Match ni sepatutnya lebih epic lah sebab kau nak declare a new champion. Tapi itulah, above average. Tapi aku suka Asuka menang. Akhirnya Bianca kalah dia punya Raw Women Champion. Tak kisahlah kalah macam mana pun, janji bukan dia champion lagi lah. Rhea Ripley, Natalya untuk SmackDown Women Champion. Dua-dua superstar Raw. Satu match yang kita boleh kata macam lauk. Memang Natalya kena lauk, kena squash dengan Rhea Ripley. Mungkin diorang nak kejar masa dah nak habis. So Natalya lah jadi mangsa. Tapi tak apalah, Natalya punya karakter pun tak signifikan apa pun. Aku tak rasa dia akan rugi apa-apa dan dia tak akan dapat benefit apa-apa pun. Sebab karakter dia memang blend, tumpul. Cumanya dekat sini aku rasa apa yang Rhea Ripley pakai boleh kata macam dia punya best attire dia sepanjang dia bergusti dekat WWE. Smart oh! Brock Lesnar dengan Cody Rhodes. Apa lagi yang kita boleh expect daripada match ni? Lebih kurang lah. Tapi kali ni lebih fokus pada submission nak attack tangan Cody Rhodes. Story yang diguna pakai adalah story yang tepat. Story yang memang bila someone injured, lepas tu lagi-lagi dia punya brace yang dia pakai tu di made of titanium, digembar-gemburkan oleh komentator. Titanium tu pula diguna untuk bedal kepala Brock. So the story is right. Cuma apa yang movement sequence ke apa ke expected. Tapi nampaklah Brock Lesnar sekarang ni suka pakai belly to belly pula. Aku ada feeling yang mungkin Brock berskandal dengan Bayley lah. Keputusan dekat sini, Brock Lesnar menang, Cody Rhodes kalah. Nampak tak bila Cody Rhodes patah tangan, ada sebab lah nak buat dia nampak kalah. Nak buat dia nampak kuat, nak buat dia jadi super Cody. Hai, sumbat dah lagi. Kalau kena benci, jangan tanya kenapa. Bila Brock dah menang, Cody 1, Brock 1, kita tahulah ada perlawanan, the final one. Hopefully lah the final one. Janganlah berlarutan sampai SummerSlam. Settlekan je dekat Money in the Bank. Bagilah Cody Rhodes menang masa tu. Brock tak perlukan sangat pun kemenangan. And then tutuplah Cody Rhodes dengan Brock Lesnar ni. The Undisputed Tag Team Champion Sami Zayn keluar dengan jubah. Introduction untuk dia dan juga Kevin Owens dibahaskan dalam Al-Lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Memang nak ambil hati fans dekat Saudi Arabia lah. Tak apa, it's a nice touch. Dan untuk kita yang Muslim ni pun kita rasa macam happy lah. Tak adalah Muslim ni macam nampak selalu jahat je, macam mana yang WWE asyik tunjuk dekat kaca TV dulu-dulu. Okay, seriously, pacing match ni tak adalah nak kata berapa laju. Quality match ni pun above average, best lah juga, nothing yang wow. Tapi ada beberapa sequence yang menarik. Match ni nampaklah dia fokus lebih dekat Roman Reigns punya karakter. Dan aku kata Roman Reigns did a very good job dalam sampaikan dia punya karakter dalam match kali ni. Memang terbaik lah dia punya hasil kerja. Cumanya ini untuk Tag Team Champion, patutnya boleh je letak dekat awal show. Tak menjatuhkan pun prestige Tag Team Champion tu. Tapi apa yang diorang dapat benefit dekat sini, Tag Team Champion tu di elevate lebih sikit. Dan dalam masa yang sama, orang akan nampak Roman Reigns punya title tu, Universal dengan World Heavyweight Champion, dan Roman itself lebih berprestige daripada the new World Heavyweight Champion.
So aku kena design wallpaper baru lah kot. Pakai title Roman. Boleh jual RM2, tak pun RM2. Oh, cakap pasal yang tadi, siapa yang tengok live watch along aku hari tu tahulah yang aku nak jual phone wallpaper yang aku design. Design apa? Tengok ni Design World Heavyweight Champion. Aku design sendiri ni. Tapi korang mesti fikir, Apa? Tahu nak buat duit je. Weh. aku nak jual ni untuk korang semua, subscribers, haters, likers, viewers, members yang selalu bagi super thanks, super chat, super sticker. Korang semua, kalau nak beli ni, aku jual RM1 je. Kecuali members yang main eventer bayar RM10 tiap bulan. Yang tu je aku akan bagi free. Dan lepas ni kalau aku jual benda ni dekat Shopee ataupun dekat Etsy, aku akan jual RM2 lah. Markup RM1 lagi. So kalau korang berminat nak dapatkan wallpaper World Heavyweight Champion yang macam aku pakai ni, harga dia RM1. Korang boleh DM Instagram aku by hari Isnin ataupun hari Selasa, aku akan reply. Korang buat payment dan aku akan hantarlah original file by email ke apa. Cumanya tunjuk sikit lah home screen bila dah unlock kan. Cumanya aku takkan bagi artwork original terpampang dekat screen sekarang ni ataupun dekat IG story aku. Paling-paling pun aku boleh letak ada watermark sebab nanti korang screenshot, korang buat wallpaper. So berminat DM Instagram aku, nanti aku akan bagi details by hari Selasa lah kot. Sebab video ni mungkin up hari Selasa atau Isnin malam. Murah je saja nak buat duit kecil-kecil, kumpul duit kahwin. Oh my god! Wow! Dan bila korang bayar RM1 tu, korang bukan dapat satu wallpaper je. Korang akan dapat 2 wallpaper. Tapi wallpaper yang sama lah. Cumanya sebab iPhone mungkin dia punya title sesuai kat bawah, Android mungkin kat atas. So satu lagi wallpaper tu, dia punya title dekat atas sikit. So lagi sekali, good job to Roman sebab sampaikan karakter dia dengan sangat baik. Referee dah mula masuk campur lebih sikit dalam pertengahan match dan dia punya positioning tu pun dah boleh buat aku rasa macam, aduh, takkan ref ni akan kena lagi dalam match ni. Asyik ref tumbang je setiap kali match dia orang. Lepas ni better kena ada special guest referee lah kot. Dan macam biasalah, bila referee dah tumbang, diusus main untuk tolong Roman dan juga Solo. Dok nak tolong-tolong tu, dia orang dua tersuper kick si Solo Sikoa. Bila dah tersuper kick si Solo, Roman naik atas gelanggang. Roman marah. Roman duk tolak kepala Jimmy Uso 2 kali. Lepas tu dia duk tolak kepala Jey Uso sekali. Ke terbalik? Aku tak tahulah siapa yang kepala kena tolak 2 kali tu. Tapi lepas Jey Uso dah kena tolak, si Roman berpusing nak pandang Jimmy. Jimmy shoot kepala meja tu guys. Auto the moment of the night. And then Jey Uso marah-marah Jimmy, buat apa ni. Padahal dulu Jimmy yang akan marah Jey kalau buat macam tu. Sekarang ni Jey dengan muka yang memang tengah berang, dia balas balik kata dekat Jey Uso, patutnya Jey Uso dah buat benda ni lama lah. Dia pergi shoot lagi kepala meja tu 2 kali. Memang tintong Roman. Nasib baik tak kena tonjol lah. Ini baru kena tepek. Kalau kena tonjol tu, mau merajuk, nanti celebration 1000 hari tu pun tak muncul. And then disebabkan momen tu, match berkesudahan dengan Sami dan juga KO menang. Diorang pin Solo. Roman tak kena pin tapi Roman kalah. Solo pun macam kalah yang dibuat nampak strong jugalah sebab kena stunner, kena helluva kick. And then Sami dan juga KO kekal sebagai undisputed tag team champion. Aku rasa keputusan yang okey, tepat. Cumanya nak lagi tepat, make sure ini the last feud antara Sami Zayn dan juga Kevin Owens dengan kumpulan Bloodline. Lepas ni fokus feud dalam kumpulan Bloodline tu sendiri. Sebab keretakan Bloodline dah nampak dah dekat sini. Buatlah dekat Money in the Bank nanti, diusus lawan Solo dan juga Roman. Cukup takat tu je, Sami dan juga KO duk kacau daun hal rumah tangga orang. Tapi kejap, aku rasa valid jugalah dia orang nak buat match ni last sekali. Mungkin sebab ada Sami Zayn juga. Dan Sami Zayn memang sangat over dengan crowd dekat Saudi Arabia ni. Daripada press conference sampailah main event Night of Champions. Kalau aku kena bagi bintang untuk Night of Champions kali ni, aku akan bagi 7.5 bintang daripada 10 bintang. Aku appreciate WWE tak buat Night of Champions ni macam another house show je. Ada juga momen yang memang penting, macam Jimmy Uso duk tendang kepala Roman ni, which is that will be my moment of the night. Lepas tu ada 2 lagi championship yang bertukar tangan. Performer of the night untuk aku, kumpulan Bloodline lah, terutamanya Roman Reigns dan juga Jimmy Uso. Match of the night, for the first time, aku mungkin nak kata tak ada kot match of the night. Sebab seriously aku tak tahu nak letak match yang mana match of the night. Nak kata undisputed tag team champion
Momen yang habis match tu yang buat sedap Night of Champions kali ni. Kalau aku kena pilih pun mungkin Intercontinental Champion kot. Itu pun tak adalah nak kata best sangat. Daripada segi match, aku rasa kebanyakannya average dan lebih sikit daripada average. Sampai aku tak tahu nak letak mana match of the night. Dan nasib baiklah diorang lebih sikit daripada average. Kalau tak aku rank teruk lagi. Dan nasib baiklah Rollins dan juga Jimmy Uso ni buat momen yang memang wow lah. Kalau tak lagi rendah rating aku untuk Night of Champions. 7.5 taklah tinggi mana. So guys, itu saja aku punya recap sikit Raw 1 point, SmackDown 3 point dan review Night of Champions. Untuk AEW Double or Nothing dan juga NXT Battleground, lepas ni baru aku nak layan. Aku akan sekalikan review tu dengan Raw minggu ni. Terima kasih layan video ni sampai habis. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Datang lagi. Mother Father.